PH hanya sokong belanjawan COVID-19, bukan yang lain. Kemarin, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim membahaskan rang Undang-Undang Pembekalan Belanjawan 2021 di Dewan Rakyat. Beliau memulakan perbahasannya dengan ucapan penghargaan terhadap kebijaksanaan keputusan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang tidak membenarkan pengisytiharan darurat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan gerombolannya yang disokong kuat oleh Datuk Seri Azmin Ali. Kata Anwar, Yang di-Pertuan Agong menolak langkah yang menjurus ke arah penyalahgunaan kuasa. Anwar juga menyentuh pandangan Raja-Raja Melayu yang mahu diwujudkan semangat muafakat dan rundingan untuk meluluskan dalam Belanjawan 2021. Namun, beliau jelas kesal kerana Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul tidak langsung menyebut atau mengangkat 6 syur dari Pakatan Harapan semasa pembentangan Belanjawan 2021. Beliau sangsi tentang kejujuran dan niat kerajaan dan kementerian sama ada benar-benar serius mahu bermuafakat untuk membendung wabak COVID-19. Belum tentu belanjawan itu akan diluluskan dengan mudah dan mahu Menteri Kewangan menilai semula belanjawan berkenaan, katanya. Dalam perbahasan tersebut, beliau mempersoal bagaimana Kementerian Kewangan dapat meramalkan pertumbuhan KDNK sebanyak 8.6% hingga 9.6% bagi tahun 2021 dan pertambahan hasil yang tinggi. Sedangkan unjuran pertumbuhan yang rendah telah dibuat oleh badan-badan antarabangsa seperti World Bank dan IMF dan juga Bank Negara sendiri. Justru dari mana angka ini diperolehi oleh Kementerian Kewangan? Atas pertimbangan apa? Soalnya, Anwar turut mempersoalkan unjuran yang tidak munasabah melibatkan cukai korporat dan cukai individu. Tindakan kementerian untuk menggunakan dana dari kumpulan wang amanah pencen KWAP sebanyak 10 bilion ringgit bagi tahun 2020 dan 2021 adalah tidak wajar bagi mengelabui angka sebenar hasil negara. Beliau mempertikai bagaimana pendapatan negara boleh meningkat setelah melihat penguncupan yang berlaku. Pendapatan cukai korporat dalam unjuran Kementerian Kewangan tidak munasabah. Kerajaan juga dilaporkan akan menerima hasil bukan cukai bernilai sebanyak 14.046 bilion ringgit. Apakah ini melibatkan aset negara atau ia akan dijual kepada kroni? Apakah ia akan dijalankan dengan secara tender terbuka dan jangan ada penipuan? Semua unjuran itu perlu penjelasan Menteri Kewangan. Katanya belanjawan kali ini ditekan sebagai belanjawan COVID-19. Namun, angka dan unjuran pendapatan menimbulkan pelbagai persoalan serta keraguan. Jumlah perbelanjaan tidak menunjukkan tekad yang serius bagi menangani pandemik ini. Ketua Pembangkang itu melihat terjadi penipuan angka untuk menyembunyikan defisit. Beliau mengecam kerajaan yang mengurangkan subsidi padi dan peruntukan bagi nelayan sedangkan mereka merupakan rakyat miskin. Anwar juga mencadangkan peruntukan wang bagi kumpulan wang COVID-19 ditambah melalui peruntukan perbelanjaan pembangunan. Dengan adanya peruntukan yang mencukupi di dalam kumpulan wang COVID-19, barulah kita akan mampu menangani kesan wabak COVID-19 pada ekonomi negara, katanya. Beliau menekankan keperluan memperuntukkan wang bagi memastikan aliran tunai kepada rakyat dan syarikat, bukannya projek mega kronik. Dalam ucapannya, Anwar mengingatkan kerajaan untuk mengkaji semula belanjawan ini. Pihaknya akan hanya menyokong jika benar kerajaan serius menangani dampak wabak COVID-19. Rakyat nampak Yang di-Pertuan Agong tidak pernah bertitah bahawa belanjawan 2021 perlu disokong tanpa perbahasan. Baginda memikirkan tentang kebajikan rakyat tetapi menghidupkan balik jasa dengan peruntukan sehingga 85 juta ringgit dan mengenakan pemotongan pada peruntukan sektor pertanian dan perikanan seperti yang didakwa, bukan caranya. Akhirnya, Anwar berkata belanjawan 2021 terlalu banyak persoalan. Ia tidak boleh diterima. Justru tegas pengerusi Pakatan Harapan itu, pihaknya akan hanya menyokong belanjawan COVID-19, bukan yang lain.